KPM. Assalamualaikum, kembali bertemu lagi adik-adik dalam program Minda Juara bersama saya, Johanna binti Yusof, Pegawai Psikologi Sukan daripada Institut Sukan Negara. Untuk hari ini, akak ingin kongsikan topik berkaitan macam mana untuk mengekalkan fokus. Semua orang tahu apa itu fokus. Saya rasa semua orang akan tahu apa itu fokus. Selalu kita tahu fokus ni adalah kita menumpukan perhatian kepada sesuatu benda itu dengan mengabaikan gangguan yang berada di persekitaran kita. Tapi hari ini, akak nak adik tahu dengan lagi detail apa itu fokus. Dengan perkataan fokus itu memberi makna kepada adik-adik, di mana akak akan bagi tahu adik-adik apa itu fokus dalam setiap huruf dalam perkataan fokus. First, F. Apa itu F? Oh, F huruf lah. Okey, dek. F ni iaitu fikir satu benda. Di mana adik-adik jangan dalam satu benda, dalam satu masa adik-adik fikir banyak. Selalunya kita kata, oh saya nak buat ni, saya nak buat ni, saya nak buat tu. So bila banyak masuk dalam pemikiran kita, kita sukar untuk mendapatkan satu kualiti. Jadi apa yang patut adik buat? Adik fokus dulu kepada satu benda. Contoh, okey, hari ni saya nak buat teknik macam ni. Fokus kepada teknik tu dahulu. Walaupun coach bagi tahu adik-adik banyak sebenarnya adik-adik perlu buat ni, teknik adik banyak kena perbetulkan. Adik ambil satu persatu. Sebab kita ni manusia adik-adik. Bila kita banyak sangat berfikir, kita akan mengganggu diri kita dalam setiap apa yang kita nak buat tu. Contohlah kan, kalau adik kejar arnab. Adik kejar arnab 3 ekor ataupun 2 ekor. Adik rasa adik boleh dapat tak arnab tu? Mungkin adik boleh dapat, tapi adik akan mengambil masa yang lama. Jadi apa yang patut adik buat? Adik kejar 1 ekor arnab tu dulu. Dan mungkin adik akan cepat dapat tangkap arnab tersebut. Sebab itulah saya kata tadi, kita fikir satu perkara dalam satu masa. InsyaAllah kita akan dapat kualiti. Sama juga dari segi pelajaran. Kalau adik fikir hari ni saya nak baca sejarah, saya nak baca BM, saya nak buat homework matematik, macam mana? Last kali adik akan jadi serabut. Bila serabut, berlaku. Bila adik akan tertekan lah. Bila tertekan, adik mulalah akan jadi rasa nak marah lah, nak tendang dinding lah, nak semua benda yang negatif akan berlaku. Jadi apa patut dia buat? Okey, saya nak study sejarah dahulu. Macam tu je. Sama je adik-adik. Sebab kenapa saya suka share benda macam ni dengan adik-adik? Sebab saya tahu adik-adik masih belajar. Dan dalam masa yang sama, adik juga ingin menjadi seorang atlet. Jadi apa patut adik buat? Samakan apa yang adik belajar dengan apa yang adik training sebagai seorang atlet. Okey, O iaitu optimumkan masa. Di mana adik cari masa yang sesuai untuk adik-adik. Contohlah, adik rasa okey, saya training, saya suka training waktu pagi. Sebab waktu pagi adalah waktu yang fresh untuk saya. Sebab kalau adik nampak, dalam sukan selalunya akan training pagi dan juga petang. Kenapa tak training tengah hari? Sebab waktu tu, waktu untuk recovery. So waktu itulah waktu yang orang kata matahari terbit. Waktu itulah badan kita lemah. Sebab itulah kita kena cari waktu yang sesuai. Sama juga dalam pelajaran. Kenapa adik-adik study ataupun ulang kaji pelajaran waktu malam? Sebab adik rasa waktu tu waktu yang sesuai untuk adik. So adik-adik kena cari waktu yang sesuai. Okey, K iaitu kekemasan. Kekemasan sangat penting dalam membantu seseorang itu untuk fokus. Contohnya kalau adik pergi training, rambut panjang dengan kasut tak pakai, adik rasa adik boleh fokus tak training? Mulalah adik rasa kaki berlari, adik akan rasa sakit lah. So bila itu dia akan mengganggu kita punya fokus. Jadi kita kena kemaskan diri kita dan nampakkan kita mempunyai personality yang sesuai supaya kita boleh training dalam keadaan yang bagus. So kita boleh fokus dengan baik. Okey, U, usaha tangguh. So bila kita tahu dah kita nak buat sesuatu benda tu, kita jangan tangguh. Bila kita tangguh, kita akan rasa tak puas hati. Dan the last is S, iaitu siap. Siap di mana kita letakkan target berapa lama untuk kita capai apa yang kita nak. So bila kita letak target, kita takkan rasa terganggu dan kita boleh fokus.
TV KPM. Okey adik-adik, dah tahu tak apa maksud fokus tadi? Okey, saya rasa kalau adik-adik dengar dengan teliti apa yang akak cakap, mesti adik dah faham apa itu fokus. Okey, sekarang adik kena kenal pasti dulu apa tanda yang menyebabkan adik hilang fokus. Okey, so adik kena tahu dulu apa tanda yang kita hilang fokus ni. Sebenarnya kita kadang-kadang kita tak tahu benda tu, tapi kita kena ambil tahu sebab benda tu adalah sangat penting. Contohnya, tiba-tiba kita rasa segementar. Okey, dan kita rasa kelang kabut, kita rasa risau yang berlebihan. Itu merupakan antara tanda yang boleh mengganggu kita untuk hilang fokus. Jadi, adik-adik kena tahu. Kalau boleh, akak nak adik-adik cuba cari, identify. Maksudnya, apa faktor yang menyebabkan aku hilang fokus ni? Oh, rupanya saya rasa macam tak tenteram hari ni. Okay, itu antara tanda-tanda yang boleh mengganggu kita punya fokus. Jadi, adik-adik kenal pasti tanda-tanda tersebut dan juga apa punca yang menyebabkan kita hilang fokus. Okey, punca ni bila kita dah tahu dah tanda dia, kita study balik apa punca dia. Sama juga dalam pelajaran. Bila kita dah tahu benda ni, kita study lagi supaya kita dapat satu yang berkualiti. Okay, bila kita dah dapat tanda tadi, kita cari punca dia. Apa punca yang menyebabkan kita hilang fokus? Okey, akak bagi contoh lah pada adik-adik kan. Satu, mungkin persekitaran kita. Kalau kita dikelilingin oleh orang-orang yang jenis banyak negatif sangat, so adalah salah satu benda yang boleh mempengaruhi kita juga. Contohnya sebagai atlet, selalunya atlet kita ni mengalami masalah atau gangguan dari segi fokus ni disebabkan oleh faktor persekitaran. Contohnya lah pihak lawan ataupun penonton. Selalu kan kalau dekat kejohanan, apa pengalaman akak lah, akak share dengan adik-adik, di mana bila kejohanan ni tak lari dah daripada pihak lawan dengan penonton. Tu memang takkan lari, mesti akan ada. So, apa yang patut kita buat? Sebab kita dah tak boleh nak kontrol dah penonton dengan pihak lawan ni. So, macam mana kita patut kita lakukan supaya ia tidak mempengaruhi fokus kita? So, itulah yang akan ajar adik lepas ni cara untuk mengatasinya. Okey. So, yang penting adik kena tahu punca terlebih dahulu dan tanda dia. Yang kedua, iaitu kurang rehat. Nampak tak? Orang kata, ulah kurang rehat, biasalah kak, biasa. Biasa tu akan jadi luar biasa. Kenapa? Bila kita kurang rehat, badan kita akan jadi macam mana? Lemau. Bila kita lemau, kita tak ada tenaga. Bila tak ada tenaga, dia akan mengganggu mood kita. Mulalah kita pergi training, coach kata A, kita okey lagi. Coach kata A, B, C, mulalah kita dah rasa macam alah coach ni bagi lebih-lebih. Benda tu mungkin akan berlaku. Sama juga adik tu bila adik pergi sekolah. Kalau adik tak cukup rehat, adik masuk kelas macam mana? Mulalah adik ambil meja, letak tangan. Kenapa? Mengantuk. So bila mengantuk, adik dapat tak apa ilmu yang cikgu ajar? Tak dapat kan? Kalau dapat pun daripada 100 mungkin 20 atau 10% sahaja. Jadi adik-adik kena ingat, rehat perlu cukup. So, adik kena tahu. Okey, semalam saya tidur tak cukup. Adik-adik, tidur mesti cukup 8 jam untuk mendapatkan kualiti yang bagus. Okey, lepas tu dalam masa yang sama kita pun kena ada nap. Nap ni maksudnya kita kena tidur dalam waktu petang tu selalu kan. Kalau adik-adik tengok abang-abang atlet kita, kakak-kakak atlet kita, selalunya waktu tengah hari dia orang akan nap ketika sebelum pergi training petang. So, dia akan ambil tidur selama 30 minit. Itu bukan tidur, nap lah. Maksudnya dia rehatkan badan dan minda dia untuk seketika. Okey. Dan mungkin juga punca lain, penggunaan gaya hidup kita. Okay, kita punya gaya hidup kita kurang bagus. Okay, kita punya dari segi pemakanan. Orang lain makan cukup, kita tiba-tiba, alah saya nak diet lah, saya tak nak ambil nasi lah, saya nak makan sayur je. Tapi awak rasa untuk sebagai seorang atlet cukup tak? Adik pemakanan untuk adik untuk menjadi seorang atlet, adik jangan risau sebenarnya pasal berat badan. Adik kena ambil pemakanan yang betul. Dalam masa yang sama, bila adik melakukan aktiviti fizikal, dia boleh membantu adik-adik untuk kawal berat badan adik-adik. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok, kenapa dia ni gemuk sangat? Sebenarnya adik, jangan cakap gemuk. Adik tak tahu sama adik dia gemuk tu adakah masa dia yang berat ataupun lemak yang berat.
Sebab itulah kita kena tahu berat badan tu sama ada berat massa ataupun berat lemak. Contoh macam akak ni maybe berat lemak lah kan. Okey. Tapi untuk adik-adik, untuk menjadi seorang atlet, jangan berat lemak. Berat massa adalah bagus. Sebab kenapa? Bila berat massa, kita melakukan aktiviti fizikal yang cukup. Okey. Adik-adik, dah nampak tak? Tanda dan juga punca yang menyebabkan kita hilang fokus. Sekarang akak akan masuk kepada strategi untuk meningkatkan fokus. Okey adik-adik, strategi untuk meningkatkan fokus, kita ada 6 strategi. Okey, saya akan bincangkan satu persatu supaya adik faham dan supaya adik dapat ilmu yang akak nak sharekan pada hari ini. Okey adik, pertama iaitu fokus kepada benda yang kita boleh kawal. So, kita fokus kepada benda yang kita boleh kawal dengan kita menggunakan teknik bercakap dengan diri sendiri. Gila ke saya bercakap dengan diri sendiri? Tak adik, bercakap dengan diri sendiri di mana adik menggunakan self-talk yang sama ada memberi arahan ataupun motivasi kepada adik-adik. Contohlah, saya tak naklah buat benda ni, jangan buat benda ni. Okey, so kita menggunakan self-talk ni sebagai satu sumber untuk kita meningkatkan fokus kita. Yang kedua iaitu fokus kepada matlamat utama adik-adik. Maksudnya adik fokus kepada matlamat awak. Contoh saya kata saya nak buat benda ni, okey, fokus kepada benda tu sahaja. Jangan fokus kepada banyak benda dalam satu masa. Dan untuk akak sarankan adik-adik dalam sukan, fokuskan kepada proses matlamat dan juga matlamat prestasi. Okey, kenapa akak tak letakkan sangat matlamat hasil? Kerana matlamat hasil ni kita mungkin jauh sedikit. So adik fokus kepada dua benda ni dulu dan insya-Allah adik akan capai matlamat hasil nanti. Dan yang ketiga, latihan imagery. Di mana adik-adik perlu sentiasa buat latihan imagery. Bayangkan setiap kali adik nak training, sebelum training adik bayangkan dulu apa yang adik patut buat. Dan selepas training, sebab tu bayangan ni akak selalu cakap dengan adik-adik, dengan atlet akak, buat sebelum dan selepas training. Kenapa? Sebelum untuk mempersiapkan diri kita supaya kita dapat melakukan sesuatu benda tu dengan lagi senang. Dan selepas adalah untuk menganalisis diri kita. Contoh, bila kita training kita balik, dah tak ada buat apa. So macam mana awak nak analisis diri awak, kelemahan diri awak? So bayangkan balik apa yang telah ditegur oleh jurulatih tadi dan apa yang kelemahan yang awak buat tadi yang awak nak tingkatkan untuk hari esok. Okey, ingat dua bayangan tadi, sebelum dan selepas. Okey, yang ketiga iaitu performance routine, pre-performance routine. Pre-performance routine ni juga adik-adik kena buat sebelum start training. Bukan dari segi fizikal saja, dari segi mental juga. Di mana selalu kita tengok sebelum kita start training kita akan buat stretching. Okey, dari segi mental adik-adik kena bayangkan dulu apa yang adik akan buat tadi. Sebab tadi dalam bayangan yang akak bagi tahu tadi, kita buat sebelum dan selepas kan. Okey, dalam performance routine ni kita kena buat benda tu. Dan bila kita rasa macam malas, kita kena self-talk. So dalam performance routine ni, skill, teknik-teknik psikologi kita kena apply. Yang terakhir iaitu teknik pernafasan. Okey adik-adik, teknik pernafasan ni akak rasa adik-adik pernah belajar dalam episod yang sebelum ni, di mana saya rasa episod sebelum ni memberitahu cara teknik pernafasan yang betul. So adik-adik, untuk mengekalkan fokus kita, bila kita rasa hilang fokus, bila kita hilang fokus ni disebabkan pemikiran kita mesti memikirkan sesuatu. Jadi apa yang adik-adik patut buat, adik-adik fokuskan balik kepada teknik pernafasan adik-adik. Didik TV KPM. Okey adik-adik, bertemu kembali kita. Okey, tadi akak tertinggal lah satu tips untuk strategi untuk meningkatkan fokus, iaitu tips ke-6, iaitu latihan konsentrasi. Okey adik-adik, latihan konsentrasi ni selalu kita cakap
kita main kertas sahaja. Nah, adik-adik, hari ni akak nak tunjuk dengan adik-adik Okey, ni antara latihan konsentrasi yang adik-adik boleh buat. Okey, contoh Okey. Contoh, adik nampak tak kat sini? Okey, dekat sini adik-adik boleh menguji tahap konsentrasi adik dalam masa 1 minit. Berapa adik dapat cari bermula dengan kosong-kosong. So, bila kita cakap okey, okey start, okey adik terus cari kosong-kosong, 01, 02 dan berapa yang adik dapat. So, bila kita buat latihan ni, kita tahu di mana level kita dan apa gangguan yang kita hadapi semasa kita melakukan latihan konsentrasi. Okey, so yang ni adik nampak simple sikit. Okey, sekarang ni akak nak tunjuk kat adik-adik yang ni yang sukar sedikit. Adik nampak tak huruf number dia? Macam pelik sikit kan? Okey, so sama juga. Adik bermula dengan kosong-kosong. Dalam masa 1 minit, adik cari berapa yang adik dapat. So, bila adik dah makin bagus, mungkin adik kurangkan sedikit masa daripada 1 minit ke 30 saat. So, daripada situ, adik mungkin boleh tahu dekat mana level konsentrasi adik atau fokus adik. Selain on paper atau kertas, okey, akan nak tunjuk kepada adik-adik satu latihan ataupun aktiviti konsentrasi yang menggunakan bola. Okey, adik-adik nampak tak bola kat tangan akak dua ni? Okey, so adik boleh buat aktiviti di mana adik boleh baling bola dan tangkap, baling bola dan tangkap, baling bola dan tangkap. So, dia satu koordinasi dalam masa yang sama, dia boleh menguji fokus kita. Bila adik dah boleh tangkap 2 bola ni, mungkin adik boleh guna 3 bola. So, adik baling, adik tangkap dengan menggunakan 3 bola. Okey, latihan konsentrasi ni boleh di-train ataupun boleh dilatih. So, dia boleh membantu kita sedikit sebanyak untuk improvekan kita punya konsentrasi. Okey adik-adik, akak dah bagi tahu adik-adik 6 tips tadi, 6 strategi untuk meningkatkan fokus. Akak minta dan akak harap adik-adik lakukan dan praktiskan dalam mendapatkan suatu kualiti dalam setiap apa yang adik pelajari. So, bertemu kita dalam program yang seterusnya dan akak berharap daripada sini adik-adik cuba meningkatkan konsentrasi adik-adik dengan menggunakan tips atau strategi yang akak ajar tadi. So, setakat ini sahaja daripada akak. Sehingga berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum.